Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak berkongsi langkah-langkah untuk membeli kereta baru. Memandangkan tahun 2022 merupakan tahun yang banyak sekali model baru masuk ke dalam Malaysia. Contohnya Honda Civic 2022. Dan yang kedua adalah Myvi Facelift yang ramai sekarang ni tengah order, tengah tunggu bila nak dapat. Jadi tanpa membuang masa, saya nak kongsikan langkah yang pertama untuk membeli kereta baru. Untuk langkah yang pertama, kita mesti kena kenal pasti status diri kita dahulu. Okey, untuk itu ada beberapa perkara yang kita perlu cek dahulu sebelum kita nak beli kereta ni. Yang pertama, mesti kita kena tengok dulu keuangan kita macam mana. Yang kedua, kita kena tengok pekerjaan apa kita sekarang ni. Dan yang ketiga adalah income. Mungkin ada income tambahan yang boleh support kita untuk membeli kereta baru. Okey, dalam konteks mengenali status diri kita, kita kena semak juga secret report kita tu macam mana. Adakah kita ni mempunyai payment attitude yang baik ataupun kita mempunyai tunggakan. Kalau kita mempunyai tunggakan, bank susah nak lepaskan kita punya loan kereta nak beli kereta baru ni. Contohnya macam ni, jika tunggakan melebihi 2 bulan selama 3 kali berturut-turut, bank akan reject loan kereta kita. Jika ada tunggakan melebihi 3 bulan dalam tempoh 1 tahun, bank turut juga reject loan kereta kita. Jadi susahlah kita nak mohon untuk nak dapatkan loan kereta kalau secret report kita tak cantik. Jika ini adalah pengalaman pertama anda untuk apply loan di bank dan kiranya anda tiada rekod langsung dengan bank macam mana anda pernah buat loan atau tidak, jadi anda memerlukan seorang penjamin untuk jamin anda membeli kereta. Ataupun jika anda tak ada penjamin, anda berusia 30 tahun ke bawah, anda boleh cuba untuk apply Scheme Grade 1. Okey, selain itu anda kena semak juga anda punya CTOS report. Adakah anda mempunyai contohnya rekod terlupa ataupun tak pernah bayar bil telefon ataupun bil internet anda ataupun perabot dan sebagainya. Jadi dalam konteks ni ada sesetengah bank saja yang meluluskan. Walaupun anda mempunyai masalah di CTOS ni dan bank tu boleh luluskan, tapi tak banyak. Jadi saya tak jamin adakah loan anda akan lepas atau tidak. Pastikan anda menyimak terlebih dahulu CTOS report anda supaya CTOS report anda adalah bersih dan dijamin untuk lepas loan kereta. Jika anda mempunyai hutang-hutang lama dalam CTOS report ni, anda perlulah menyelesaikan semua hutang tersebut dan perlu mendapatkan full settlement letter daripada pihak anda berhutang. Dan akhir sekali dalam konteks ini, kita perlulah mengambil berat tentang kestabilan pekerjaan kita ataupun employment stability. Kenapa kita kena ambil berat pasal ni? Kerana bank akan bertanya mengenai apa pekerjaan kita dan apa jawatan kita dan berapa lama kita kerja dekat dalam syarikat ni. Sebab ini adalah salah satu faktor yang akan masuk ke dalam scoring sistem bank. Jadi bank akan banyak bertanya kepada kita. Okey, Assalamualaikum. Pada hari ini saya akan menceritakan langkah kedua dalam membeli kereta baru, iaitu mencari sales advisor yang sah. Untuk ini anda perlu membuat sedikit research, iaitu untuk mengenal pasti sama ada sales advisor anda sah ataupun tidak. Elakkan sesekali anda berurusan dengan broker ataupun pihak ketiga kerana jika ada apa-apa yang berlaku, anda tidak dapat menyalahkan pihak mereka. Okey, yang paling penting, anda perlu kenal siapa sales advisor anda, dealer di mana dia bekerja. Wujud ataupun tidak sales advisor tersebut, Google saja nama dia dan anda boleh dapatkan banyak maklumat tentang dia. Atau anda boleh meminta untuk berjumpa di showroom untuk test kereta. Bagi saya, free gift ataupun diskaun tidaklah sepenting anda berurusan dengan sales advisor yang sah. Okey, jika anda sudah berjumpa dengan sales advisor anda boleh bertanya banyak soalan mengenai kereta dan loan kereta sampai anda puas hati. Antara soalan yang anda boleh tanya ialah bank mana anda nak submit loan, chance untuk lulus berapa dan lain-lain lagi. Tips ini adalah saya berikan untuk anda semua untuk membeli kereta. Make sure sales advisor anda tahu apa yang dia buat dan minta dia bagi suggestion bank yang mana ada chance untuk luluskan loan kereta anda. Elakkan dia tidak tahu dan cuba-cuba sahaja, kerana jika dia menghantar lebih daripada 3 bank, bukan chance approval anda yang naik, tetapi sebaliknya ia boleh turun kerana faktor previous inquiry.
Okey, kita teruskan dengan langkah yang ketiga, 3, iaitu documentation. Semasa anda hendak submit dokumen anda kepada pihak bank, anda kena ingat bahawa ramai pihak yang akan tengok dokumen anda. Jadi, dokumen anda haruslah clear dan tersusun. Dan kalau boleh, scan semua dokumen anda dan jadikan semuanya dalam satu PDF. Okey, ini adalah flow dokumen anda akan pergi kepada siapa. Yang pertama, sale advisor. Sale advisor perlulah membuat vehicle sale order ataupun VSO untuk diberikan kepada pihak bank. Yang kedua, marketing officer. Marketing officer akan menerima dokumen anda dari sale advisor dan marketing officer akan print semua dokumen anda, dan selalunya medium yang digunakan adalah melalui WhatsApp dan email. Cuba anda bayangkan jika dokumen anda tidak tersusun dalam satu PDF. Terpaksalah marketing officer print satu-satu dokumen anda. Jika statement bank anda sedikit, tak apalah juga kan. Tapi kalau banyak, so ingat, dokumen anda hendaklah diletakkan di dalam satu fail bagi memudahkan urusan marketing officer. Seterusnya, yang ketiga iaitu processing officer. Processing officer ini akan menerima fail yang mengandungi dokumen anda. Tugas processing officer ini adalah untuk key in, iaitu dengan menulis secara manual pada interview form dan proses kes anda. Jadi sangat-sangat membantu jika dokumen anda sangat jelas. Dari pengalaman seseorang yang pernah bekerja bank dahulu, benda-benda kecil sebegini banyak mempengaruhi akan proses loan menjadi lambat. Dan kadang-kadang terpaksa minta dokumen semula dari pelanggan. Dan harus diingat juga bahawa processing officer ini akan menulis remark di dalam sistem untuk menyokong kes anda. Selain itu, yang keempat, manager branch. Manager branch akan review kes anda di dalam sistem beserta fail. Dia juga akan memberi kelulusan pada loan kereta anda beserta sebab diluluskan kes anda. Tapi jika scoring kes anda memerlukan dihantar pada HQ, dia jugalah yang perlu memberikan sebab kenapa dia rasa kes anda boleh diluluskan. Dan yang terakhir, jika kes anda dihantar ke HQ, sangatlah penting untuk documentation anda jelas dan kemas. Dan manager yang approve di kes HQ juga perlu membuat keputusan sama ada untuk meluluskan loan kereta anda ataupun tidak. Assalamualaikum. Saya Rizman akan menerangkan langkah yang seterusnya, langkah yang keempat dalam proses membeli kereta baru, 4, iaitu langkah interview dengan pihak bank. Jadi, apa itu interview dengan pihak bank ya? Selepas menerima dokumen anda, pihak bank akan menelefon anda untuk bertanya tentang beberapa perkara bagi mesahkan maklumat yang telah anda berikan. Sebaik sahaja menelefon anda, pihak bank akan terus menelefon HR di syarikat anda ataupun sesiapa sahaja yang menguruskan anda. Jadi, maklumat yang anda berikan kepada pihak bank haruslah selari dengan HR di syarikat anda. Jika semuanya okey, pihak bank akan meneruskan kes anda. Tetapi, jika pihak bank memerlukan pengesahan atau beberapa maklumat tambahan, mereka akan menghantar satu officer untuk melakukan site visit ke tempat kerja anda. Untuk meluluskan loan kereta sebenarnya banyak faktor yang perlu diambil kira dan perkara ini sangat leceh. Tetapi faktor-faktor ini penting untuk mengurangkan risiko dan untuk mengelakkan peminjam daripada tidak membayar loan pada masa hadapan. Plus, pihak bank sangatlah takut jika dokumen yang kita berikan itu fraud atau lebih senang disebut sebagai dokumen palsu. Selain itu, hubungan sale advisor dan juga pihak bank memainkan peranan yang penting juga. Sebagai contoh, apabila kita submit kepada sale advisor A tak lulus, tetapi bila kita submit kepada sale advisor B lulus pula. Senang cerita, carilah sale advisor yang berpengalaman luas untuk menguruskan kes kita. Janganlah asyik terikat dengan free gift dan tawaran dan segala janji manis yang diberikan. Okey, kita pergi ke langkah kelima, 5, iaitu sign loan agreement kereta anda. Anda semua perlu tahu bahawa jika loan anda sudah lulus, pihak bank ataupun sales advisor akan menghubungi anda untuk memberi notis. Jadi, apa yang korang perlu buat iaitu cek dulu jumlah berapa loan anda diluluskan.
berapa interest rate anda yang kena bayar, pinjaman berapa lama yang anda perlu tanggung, dan apa condition yang pihak bank beri untuk luluskan loan anda tersebut. Setelah anda bersetuju, anda boleh call sales advisor anda ataupun pihak bank untuk set tempat dan masa kat mana korang nak sign agreement tersebut. Okey, dalam pemilihan tempat, korang semua boleh pilih di luar, di bank ataupun di dealer sendiri. Untuk waktu siang, korang boleh pilih sama ada di bank ataupun di dealer. Mana pula pada waktu malam, korang boleh lah berurusan di luar. Dan peringatan daripada saya, korang semua perlu tepati masa sebab supaya tidak mengganggu jadual sales advisor ataupun pihak bank. Kalau saya sendiri pun saya akan mengamuk kalau masa saya terganggu. Okey, ni saya ada peringatan untuk korang semua. Make sure segala dokumen yang pihak bank nak, korang sediakan dan pastikan IC korang tu chip dia boleh pakai. Dan yang terakhir, korang mestilah bawa duit cash jika ada auto life ataupun open saving account. Dan apa yang korang semua perlu tahu, jika korang berubah fikiran tak nak beli kereta yang korang dah pilih tu kan, korang boleh batalkan loan korang. NANI?! Omae wa mou shindeiru. Kerana inilah yang ramai orang kita kat luar sana tak tahu, setiap loan yang dah lulus boleh dibatalkan. Selepas kita sign agreement loan kereta kita, langkah yang keenam dalam proses membeli kereta baru adalah 6. kita perlu menunggu stok kereta kita sampai ke dealer. Selepas loan dah approve, manager dealer akan request stok daripada HQ untuk kita. Kalau kita bernasib baik, dah ada ready stock dah dekat dealer tu, tak perlu tunggu lama. Kita akan pergi ke langkah yang seterusnya dalam proses membeli kereta baru. Dalam langkah ini juga, waiting period kita pun berbeza mengikut model yang kita pilih. Kadang bergantung pada spek, warna yang kita pilih sendiri. Kadang-kadang memerlukan masa sehingga sebulan, 2 bulan, 3 bulan mengikut demand kepada pasaran. Contohnya, buat masa sekarang, untuk dapatkan model Proton, kita perlu menunggu selama 1 bulan. Ataupun untuk mendapatkan model bagi Pro 2, kita perlu menunggu 2 hingga 3 bulan. Kadang bernasib baiklah kita kalau kereta dah ready stock dekat dealer, kita boleh ambil dan guna untuk kegunaan harian kita tanpa menunggu lama. Tapi bergantunglah kepada model macam yang saya katakan tadi. Kalau model tu demandnya terlalu tinggi, terpaksalah manufacturer bekerja keras untuk kita. Apabila sales advisor memberitahu kepada kita bahawa kereta kita dah ada, tak bermaksud kereta kita dah ada pada dealer. Kadang-kadang dalam setengah kes, hanya dalam sistem sahaja enjin dan chassis dah ada. Tapi untuk double confirm, kita perlu bertanya kepada sales advisor itu sendiri bahawa kereta kita sebenarnya dah ada pada dealer untuk sedia diambil ataupun bagaimana. Jadi untuk mengelakkan misunderstanding, kita perlu double check dengan sales advisor kita. Tanya dia, kereta kita ni dah ada pada dealer ataupun hanya pada sistem saja. Nanti kesian kita tunggu lama-lama, kempunan pula nak pakai kereta baru. Jadi jangan lupa confirmkan betul-betul dengan sales advisor kita supaya kita dapat kereta kita tu. Okey, untuk langkah yang ketiga 7. iaitu selesaikan any payment yang diperlukan. Oleh itu, anda hendaklah meminta sales advisor anda untuk kirakan berapa down payment yang perlu dibayar. Dan kalau boleh, suruh sales advisor tunjuk pengiraan pada anda. Dan peringatan daripada saya, on the road price kereta yang sebenar bukan seperti price list. Harga setiap orang mungkin berbeza-beza kerana insurans yang diambil juga berbeza. Tapi tidaklah besar sangat perbezaan harga. Mungkin dalam RM100 sehingga 200 sahaja, ataupun mungkin lebih ataupun mungkin kurang. Langkah ke-8 dalam proses membeli kereta baru adalah 8. register kereta. Terdapat beberapa perkara yang perlu diambil berat. Yang pertama, jika anda ingin membeli number, tolong cepatkan proses ini. Jangan pilih tender number, tetapi pilihlah running number. Tender number, kita perlu menunggu proses bidding untuk keputusan. Jadi, jika anda ingin membeli tender number, pastikan loan anda sudah diluluskan dan resit keputusan berilah kepada sales advisor. Anda harus ingat, anda juga boleh meminta sales advisor anda untuk membeli number kepada anda. Kedua,
Pilih insurans yang anda selesa. Sekiranya ada add-on seperti windscreen, tolong maklumkan kepada sales advisor anda. Selepas register, sekiranya ada lagi add-on, pihak insurans akan mengenakan bayaran tambahan kepada anda. Yang ketiga, sekiranya anda ada NCD kereta lama, anda boleh call ataupun pergi ke insurance center untuk withdraw NCD anda. NCD ini boleh mengurangkan kadar insurans pada kereta baru anda. 3 perkara ini anda perlu ambil tahu. Selebihnya, car dealer akan register kereta anda. Setelah siap kereta anda register, tunggu geran dan road tag untuk sampai kepada dealer. Langkah ke-9 dalam proses membeli kereta baru, iaitu 9, delivery kereta. Anda boleh memilih untuk kereta itu dihantar ke rumah anda, ofis anda ataupun ke tempat pilihan anda. Tetapi sebaiknya datanglah ke showroom. Sekiranya berlaku apa-apa masalah, anda sudah pasti tahu ke mana hendak dituju. Sekiranya anda membeli kereta itu di luar negeri, sales advisor boleh menghantar kereta itu terus kepada anda. Cek kereta anda hingga anda betul-betul puas hati, kerana setelah anda selesai untuk sign vehicle delivery order, anda bertanggungjawab 100% ke atas kereta anda. Tidak perlu bawa sebarang dokumen. Tetapi sekiranya ada sebarang urusan yang tidak selesai dengan pihak bank, maka bawalah dokumen itu dan serahkan kepada sales advisor anda. Langkah ke-10 ataupun langkah yang terakhir dalam proses membeli kereta baru ialah 10, disbursement. Dealer akan menghantar invoice beserta vehicle delivery order yang sudah anda sign kepada pihak bank untuk proses disbursement. Pihak bank akan membayar pinjaman anda kepada dealer. Tarikh pihak bank membayar pinjaman anda kepada dealer merupakan tarikh due date kereta anda. Selalunya, proses ini akan mengambil masa selama seminggu ataupun 2 minggu selepas kereta anda didelivery kepada anda. Sekiranya anda ingin mengetahui tentang due date kereta anda boleh menelefon ataupun menanyakan kepada pihak bank serta sales advisor anda. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.